Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 25 Februari bersama saya Firdaus Rashidis. Pakej pertama vaksin Pfizer-BioNTech selamat tiba di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuching tepat pada pukul 6.20 petang semalam. Pakej pertama berjumlah 23,400 dos itu akan disimpan di pusat penyimpanan khas di Jalan Setutung sebelum dihantar ke farmasi di Bintawar hari ini. Bencana Negeri Datuk Amar Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Datuk Amar Douglas Sugah membahas program imunisasi COVID-19 di negeri ini bermula Jumaat ini di Stadium Tertutup Petrajaya Kuching. We're going to start the vaccination of frontliner tomorrow. Yeah, on Friday. On Friday. And also Sibu. Yeah, and Cebu. Yeah. Kuching and Sibu. And the rest later on Dr. Chen will give you. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan ketibaan pakej pertama vaksin COVID-19 di lapangan terbang antarabangsa Kuching menggunakan pesawat khas Raya Airways. Turut hadir Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing dan Seusaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jaul Semion. Datuk Amar Douglas Ugah berkata Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan 30 juta ringgit bagi proses pengagihan vaksin di seluruh negeri meliputi kawasan pedalaman. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zin Hing memberitahu kesemua 6 pakej vaksin Pfizer-BioNTech dijangka tiba di negeri ini akhir Mac depan. Bagi pakej kedua pula, Sarawak dijangka menerima 31,590 dos. For the third shipment on the 10th of March, 4,680 doses. All right. The fourth shipment on the 17th of March will be same thing, 4,680 doses. For the fifth shipment on the 24th of March, it will be 14,040 doses. Penghantaran terakhir meliputi 9,360 dos. Dr. Chin berkata pihaknya akan melaksanakan proses penvaksinan kepada semua petugas Barisan Harapan meliputi 97,161 orang di seluruh negeri sebelum memvaksin golongan berisiko lain. Dalam pada itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidil Ismail memberi jaminan bahawa tahap keselamatan vaksin COVID-19 yang tiba di Kuching akan diberi keutamaan. Beliau berkata pihaknya telah menempatkan anggota mencukupi bagi mengiringi ke semua pakej-pakej vaksin yang bakal dihantar ke semua destinasinya mulai hari ini. Kita akan bergerak ke Kuching dengan sendiri, Harrison Sibu. Dan kita akan escort sepanjang masa itu kita akan escort sampai ke Sibu. Dalam perkembangan lain, Datuk Aidil menegaskan polis akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang gagal mematuhi prosedur operasi standard ASOP bagi Majlis Pengkebumian. Ini berikutan peningkatan jumlah kes positif disebabkan kluster Majlis Pengkebumian. Setakat ini 2 kluster dicetuskan oleh Majlis Pengkebumian di negeri ini ialah kluster Pasai di Sibu dan kluster Empuruh Jambu di Padawan. Sarawak semalam mencatatkan 353 jangkitan baru COVID-19. Jumlah kes tertinggi dalam sehari yang pernah dilaporkan berbanding sebelum ini. Menurut laporan harian Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di Sarawak meningkat kepada 8,650 kes, namun tiada kematian dilaporkan. Daerah yang melaporkan kes baru ialah Sibu 181 kes, Meradong 67 kes, Kuching 31 kes, Bintulu 22 kes, Kapit 18 kes, masing-masing 8 di Miri dan Subis, Betong 6 kes, masing-masing 3 di Bau dan Dalat, Semerahan 2 kes dan masing-masing 1 kes di Kenawit, Seratok, Julau serta Serian. Terdapat 139 kes telah pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge setakat ini ialah 6,238 orang. Sementara itu, terdapat 25 kluster yang masih aktif di Sarawak dengan kluster Emperoh Jambu Padawan mencatatkan 31 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 101 kes.
Kluster lain yang mencatat pertambahan kes ialah kluster Jalan Muhibah Betong, 5 kes dan kluster Sungai Bakong Meradong, 65 kes. 2 buah rumah panjang dalam daerah Beluru masih lagi di bawah sekatan Perintah Kawalan Sekatan Pergerakan sehingga 7 Mac depan. Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, 2 rumah panjang itu ialah Rumah Pengabang dan Rumah Matthew yang dikenakan Perintah Sekatan Pergerakan sejak 7 Februari lepas. Satu lagi perintah sekatan pergerakan telah dikeluarkan terhadap sebuah ladang kelapa sawit dalam kawasan Niah Sawai Land District berkuat kuasa semalam hingga 10 Mac. Datuk Lee menyatakan demikian dalam satu kenyataan selepas mesyuarat Zoom bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN di Pejabat Residen Miri. Beliau turut mengesahkan 11 buah rumah panjang telah tamat perintah sekatan pergerakan berdasarkan maklumat dikeluarkan Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Ia termasuklah 8 rumah panjang di daerah Beluru, 2 di Subis dan 1 di Telang Usan. Sementara itu, 3 buah ladang dalam daerah Subis telah tamat perintah sekatan pergerakan. Beliau turut menggesa penduduk di Miri mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi melandaikan lekuk COVID-19 di bahagian itu. Semua syarikat perdagangan dan syarikat dalam sektor komoditi diminta memberi kerjasama dengan menghantar setiap pekerja mereka bagi menerima suntikan vaksin COVID-19. Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin berkata, kerajaan bersetuju untuk memperluas pemberian vaksin secara percuma kepada rakyat bukan warga negara yang menetap di Malaysia, termasuklah pekerja asing. Justru, semua syarikat perdagangan dan komoditi diminta menyokong usaha kerajaan dalam memastikan persekitaran yang selamat serta bebas dari wabak COVID-19. Datuk Willy berkata, keputusan itu merupakan satu pengorbanan besar daripada kerajaan yang menggunakan perbelanjaan yang amat besar bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita bersempena lawatan pematuhan prosedur operasi standard ke salah sebuah kilang sawit di Seri Aman. Dalam perkembangan lain, Datuk Willy berharap pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO dalam kalangan pekebun kecil dan pemilik ladang di Sarawak mencapai 100% pada masa hadapan. From the last parliament report in Sarawak itself, is already about 90% of our smallholders and plantation owners already ensure that they are compliant and certified with MSPO, which is for Sarawak is very good progress and is very positive. Bagi mereka yang baru terlibat dalam industri sawit, kementerian juga akan memastikan mereka mendapat pensijilan MSPO. Residen bahagian Seri Aman, Indit Bangai dan timbalannya Elvis Didit antara individu terawal yang akan menerima vaksin COVID-19 untuk bahagian Seri Aman. Kedua-duanya akan bersama petugas Barisan Harapan di bahagian itu menerima vaksin COVID-19 fasa pertama yang dijangka bermula hujung bulan ini. Menurut Elvis, bekalan vaksin bagi program imunisasi fasa pertama untuk bahagian Seri Aman dijangka tiba Jumaat ini. Beliau menyatakan demikian dalam temu ramah program Ngela Tengah Hari di YFM Seri Aman. Mengenai kesediaan orang ramai terhadap program imunisasi kebangsaan, Elvis berharap masyarakat di bahagian Seri Aman dapat menerima suntikan vaksin COVID-19 dengan hati terbuka serta tidak terpengaruh dengan hasutan mana-mana pihak yang enggan menerima vaksin itu. Jelasnya vaksin yang dibeli kerajaan telah diuji secara klinikal. Sehubungan itu, masyarakat diminta sama-sama menyokong usaha kerajaan mengekang penularan COVID-19. Dalam pada itu, penduduk di Sibu menyambut baik program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bermula semalam. Rata-rata penduduk yang ditemui mengalu-alukan usaha kerajaan itu bagi memutuskan rantaian COVID-19. Supaya orang ramai sedar, supaya orang ramai tahu betapa pentingnya vaksin COVID-19 ini diberikan pendedahan ataupun kesedaran ini amat penting. Anak dengar kacut penemu hari Rabukai leban tu ukai sebenar kita ajak seluruh dunia atau semua dunia andang yang guna kita kena jaga dari empu hari penyakit COVID-19 tu ukai sebenar non empu dah jaga ruang bilik kita empu, rakyat kita empu, lalu pihak enggak kita empu lebih lagi. Dan saya menyokong penuh dan terima kasih kerajaan.
Program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula secara rasmi semalam dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama di negara ini menerima vaksin itu. Sarawak telah dimaklumkan oleh pihak Petroleum Nasional Berhad Petronas mengenai penemuan 2 telaga gas di kawasan luar pesisir Sarawak iaitu di Telaga Penerokaan Lang Lebah 2 di Blok SK410B di wilayah tengah Lukonia seperti yang diumumkan 2 minggu lepas. Pejabat Ketua Menteri dalam satu kenyataan memberitahu satu lagi penemuan semalam iaitu di kawasan Dokong 1 di Blok SK417. Sehubungan itu, perbincangan lebih lanjut akan diadakan antara pihak Petronas dan Kerajaan Negeri berdasarkan syarat-syarat perjanjian penyelesaian komersial yang akan membawa manfaat yang lebih besar bagi Sarawak dan Petronas. Kemudahan di Taman Rekreasi Piasau Garden Miri akan terus ditambah baik. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, masih banyak ruang di Taman Rekreasi itu perlu dibaiki dan diselenggara. Berikutan keadaannya yang usang dan pemandangannya kurang menarik. Datuk Sebastian berkata, di bawah projek transformasi luar bandar RTP, kerajaan memperuntukkan RM100,000 bagi menaik taraf taman rekreasi itu. Projek itu melibatkan kerja-kerja melebarkan tempat pejalan kaki, menaik taraf taman permainan kanak-kanak serta mengecat gelanggang bola keranjang, memperbaiki tempat duduk awam selain menyediakan kemudahan untuk senaman. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas meninjau kerja-kerja naik taraf tersebut. Projek tersebut telah bermula pada 4 Januari lepas dan dijangka siap sepenuhnya pada 3 Mac depan. Jelasnya kemudahan yang disediakan itu adalah menjadi tanggungjawab bersama bagi mewujudkan taman yang berkualiti, berfungsi dan dijaga dengan baik. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi 25 Februari. Saya Fidel Syedris. Program imunisasi COVID-19 kini bermula. Daftar di MySejahtera untuk temujanji. Lindungi diri dan keluarga. Assalamualaikum dan salam hormat.